dengar lah. Sahabat lain diam. Umar dia mesti bertanya. Dia mesti cakap. Dia tak boleh dia lain. Hudaybiyah pun dia cakap banyak. Dia tak puas hati Hudaybiyah. Sahabat lain steady dia. Dia ada tanya Nabi. Awak je lagu ni. Kena. Batul lagu ni. Tuah balik pula Madinah kita dalam ihram. Awak ingat Makkah bapak dia tanya. Dia mula. Dia kira nak asal golok. Aku senang. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah. Cakap hampa buat pelak bangang bodoh. Tak mampu buat apa. Tak ada dengar. Nabi jawab. Dengar. Tapi tak mampu nak jawab. Nabi kata. Mereka dengar, wahai Umar, apa yang aku cakap. Tapi mereka tak mampu lagi dah nak jawab. Kata Rasulullah. Atas riwayat inilah Al-Imam Syafi'i mengharuskan talqin di kubur. So jangan bergaduh. 3 mazhab tidak talqin. Rasulullah pun tak pernah talqin. Imam Syafi'i kata harus talqin. Berdasarkan riwayat ini, Nabi bercakap dengan mayit-mayit yang telah mati. Dan Nabi kata mereka dengar tapi tak boleh jawab. Imam Syafi'i kata harus imam talqin di kubur. So nak talqin lah. Tak nak sudah. Janganlah hukum menghukum bida'ah sana bida'ah sini. Banyak lagi kerja kita nak buat. Antaranya memastikan nama tidak tercicir dalam senarai pengundi. Sebab dia dah makin dekat. Itu yang tak dipikir. Bukan fikir bakal kelok. Semangat semain lagi. Takbir tikun pun mati. Cek-cek nama tak ada. Sepak pungkok baru tahu. Dicek dulu tengok. Dengan kutu mana buat pelari di Sarawak pula. Jangan dia buat kerja. Ni nak talqin sila. Saya suka kalau talqin. Sebab yang datang tu dia insaf sikit. Yang mari hantar di kubur tu pun rambut pun coklat hitam merah semua. Dia sokok sempurna. Tak buat pokok dia dengar pulan binti pulan. Dia padam pokok dia hormat. Dia padam tengah tu tak boleh keluar dia bakar. Hendaklah kamu sedar kamu telah terputus daripada dunia. Sebentar lagi akan datang 2 malaikat yang akan mendudukkan engkau. Janganlah engkau takut. Mereka adalah hamba Allah 2. Jangan engkau takut kerana aku pun takut. Ingat si Imam tak takut. Yang bawah tu kalau boleh cakap, dia tahu yang turun bawah tak? Handuk atas boleh sembang dekat lah. Dia kata, hantu runtak punya gelap ni. Allah. So nak talqin sila. Tak nak, sudah kamu tak boleh belah. Ada salah tu. Itu dalil tu Imam Syafi'i ambil daripada peristiwa itu. Baik. Lalu apa berlaku? Umar tanya yang cakap apa? Apa ni dengar apa? Dengar. Tapi tak boleh jawab. Nabi kata apa? Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Adakah kamu semua mendapati janji Allah itu benar? Hei Abu Jahal, hei Umayyah, Walid, Syaibah, sudah kamu jumpakah janji Allah itu benar? Kamu sekarang duduklah dalam neraka. Kamu mati dalam kekafiran. Kamu mati lawan Allah. Kamu mati lawan Rasulnya. Kamu dah jumpa ke janji Allah itu betul? Fa inni qad wajadtu wa'adani Rabbi haqqan. Nabi kata sesungguhnya aku telah mendapati janji Allah itu benar pada diriku. Bila Allah suruh aku berjuang Islam, bila Allah suruh aku pertahan Islam, walau hidup aku susah, walau sahabat aku semua orang susah, walaupun ada kaya tak ramai, itu memang dia punya benda biasa. Sejak dulu tengok ayat 111. Senang nak ingat. Ayat 111
surah Asy-Syu'ara, surah nombor 26. Asy-Syu'ara ayat nombor 111. Tengok ayat berbunyi, qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Berkatalah mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Siapa mereka itu? Pemimpin-pemimpin kaum Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh, anu'minu laka, adakah patut kami nak ikut engkau, sedangkan wattaba'akal arzalun, sedangkan kami tengok yang ikut engkau semua hak jenis hina-hina, tak ada duit. Hak jenis SRP 8 kali, hak jenis sekolah takat darjah 6, Jepun mai tembak sekolah, huyuk dengan bumbung-bumbung. Tak boleh sekolah, tapi sokong Islam. Oh, kami ni PhD, kami ni cerdik, kami ni hebat, universiti, mahasiswa and the mahasiswi. Belantan pasal apa terajang tumbuk, pasal apa mahasiswa tu. Undinglah elok, janganlah cemari benda-benda macam ni. Benci kita tengok meluat dalam keadaan kita mesti faham tiap tindakan kita. Tunggu Allah tanya hari kiamat. Jangan dia buat sudah. Tuan-tuan, kami orang cerdik, wattaba'akal arzalun. Kami duk tengok yang ikut hang, semua orang susah. Itu obvious. Orang tak ada duit. Ada tempat mesyuarat, markah ada, jamban ada, pintu tak ada. Ada jamban, ada tu, tunjuk. 3 jamban, 3 tak ada pintu. Masuk ya 3 ekor, lepas lari tu. Ini zaman ekor tu. Tu dalam surah Maryam 73. Abu Jahal tanya dekat Bilal. Abu Jahal tanya dekat pengikut-pengikut Nabi yang lemah. Abu Jahal tanya, ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nabiyya. Ya Allah, benarnya Quran. Tak yakin lagi entah. Abu Jahal tanya yang ikut Nabi. Satu hari Abu Jahal panggil semua yang ikut Nabi. Bila yang lemah-lemah, Abu Jahal ada duit. Ayat berapa? 73 surah Maryam. Abu Jahal tanya, ayyul fariqaini khairun maqaman. Abu Jahal kata beginilah, kamu dia ikut Muhammad ni, boleh fikir tak, kata Abu Jahal, siapa yang khairun maqaman, siapa yang lebih baik rumah kediaman? Hampa dia ikut Muhammad, rumah sewa orang mati. Hampa dia ikut Muhammad, kereta pun exohikah kali rupiah. Berapi yuk kahir. Kita diingat kuda perang, wal-adiyati dhab'a. Kita diingat itu dah, fal-muriyati qad'a, fal-mughirati sub'a, yang memancarkan cahaya waktu subuh. Lepas duk pergi awal, dia pernah tengok tu, dia pergi Langkawi subuh. Dia pergi mana program apa, berapi. Exhaust dia ingat kuda perang tu. Belakang stiker penuh, mengambang saja. Berapi. Susah. Allahu Akbar, jual tonggek, cari duit. Susah. Abu Jahal tanya, siapa lebih baik rumah? Khairun maqaman, siapa lebih baik rumah kediaman? Kami banglo. Rumah kami ada lift. Rumah kami ada swimming pool. Kami balik-balik panah aja, buka baju terjun. Oh, hebat. Rumah apa? Ada apa? Sewa sampai mati. Rumah pula buruk. Bilik satu lah, jenuh tandai baju belakang pintu. Tak ada, itu yang mampu. Berlubang-lubang. Allahu Akbar. 1, 2, Abu Jahal tanya, wa ahsanu nabiyya, siapa lebih baik tempat mesyuarat? Siapa lebih baik tempat berhimpun?
Kami ada Dar An-Nadwa, ekor cantik mesyuarat nak hentam Islam. Kamu ada juga pelindung di pokok tak nampak, tembok tak nampak, pokok lindung berkarat. Masuk ya Allah, nak pergi toilet dia 3 pintu tak ada apa. Yang ada lipat tu ya, bintang pukang berserak, buka pek ayat tak ada pula, pergi cedok pula tak boleh. Itu dia punya susah. Nak mesyuarat apa? Nak fikir, nak letak Islam dalam hati manusia. Tu Allah sebut ayat 73 surah Maryam, benda obvious, benda biasa dalam berdoa. Nabi tanya Abu Jahal, hang dapat tak? Hang jumpa tak? Yang hang dabik dada, hang bagi minum jemaah haji. Hang dabik dada, hang lah penjaga Masjidil Haram. Tapi hang lawan Allah. Hang kata tak Quran macam-macam. Hang hina hukum Allah. Aku kata haram Allah, hang kata tak apa. Aku kata jangan bunuh anak perempuan, Allah marah, hang kata boleh. Hang lupa. Sesungguhnya aku kata wajahtu ma wa'adani Rabbi haqqa. Aku jumpa dah janji Allah itu. Aku jumpa dah, kata Nabi. Aku dan sahabat-sahabatku jumpa dah benarnya janji Allah. Tak, bila perang lagi Allah tunai janji dah. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Surah Ali Imran. Allah beritahu, dan ingat wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada tentera-tenteramu, apakah tidak cukup dengan Allah menurunkan untuk kita 3,000 malaikat? Ayat 125 Ali Imran. Ayat 125 surah Ali Imran. Bagaimana Allah beritahu, tak cukup lagi kah ketika engkau beritahu tenteramu 3,000 alfun, ribu, alaf, ribu, 3. Bila 3 alfin, dia mesti jadi muzakkar, kerana 3 itu muannas. Pula pening mengaji bahasa 3,000 mesti kembar begitu. 3,000 malaikat tak cukup ini. Allah. Ayat seterusnya, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati murdifin, minal malaikati munzal. Allah. Ayat seterusnya Allah kata, tak cukup kalau dengan aku turunkan 5,000 malaikat. Tadi Allah habaq 3, lepas Allah balik 5. Maka kata ulama, antara 3,000 dan 5,000 malaikat turun membantu Nabi dalam perang Badar. Nabi kata, aku jumpa dah janji Allah betul. Hampa jumpa dah, kata Nabi. Janji Allah itu betul. Tercangkang dalam perigi buta di badan. Dah, ini dia. Kamu nak mati cara lembut, kamu pegang janji Allah. Kamu nak mati cara kasar, sila. Allah bentang dua-dua baik buruk dalam Quran. Allah bentang ucapan manusia nama dia Qarun. Allah bentang ucapan manusia nama dia Nabi Sulaiman. Qarun kata apa? Punya sombong, kau nak sombong lah. Ini ucapan dia. Kau nak sombong, kau rasa hebat. Qarun kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ayat 70 lebih. Suratul Qasas. Bila Nabi Musa abak dekat Qarun, hang kaya Qarun dulu hang tingkir. Qarun nama asal dia Munawwir. Saya mengajar di Jitra, saya ulang ayat ni, ada anak murid lepas kuliah mai jumpa saya, dia nak tukar nama sebab nama dia Munawwir.
Munawir tu nama Korun, gelaran dia Korun. Dia pucat besi. Saya tanya ada hang Korun tak? Saya kata tak, ada kat dia. Hampir tukar lagi, hilang nama Senarai Muni dia. Dia pun dia aduk dia sudah. Dan tak Korun sudah. Dia risaulah nama dia Munawir. Mengikut tafsir nama itulah nama Korun. Gelaran dia Korun. Nabi Musa kata, mengikut riwayat, dia miskin, tak ada duit. Tapi akhirnya kaya sebab dia pandai dalam bidang pertanian. Lembu-lembu tu dia pandai. Pertanian. Ia bukan tafsir, tak ada nak belawak-belawak. Dia bidang pertanian, Korun tu punya pandai. Ternak lembu berapa juta semua. Semua dia tahu. Nabi Musa kata, tolonglah orang susah. Hang dulu sengkek. Dia jawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapat semua ini kerana aku pandai. Bukan Allah bagi. Sebab aku seperti ala ilmin indi. Di sisi aku. Pasal aku pandai lah aku kaya. Apa pula nak bagi-bagi kat orang? Apa pula kena dengan Allah? Aku seperti ngaji universiti. 4 bodoh. Nanti pun 8 kali. Oh, hino. Dia rasa dia hebat. Dia lupa Allah yang bagi nikmat. Dia nak mati cara tu tiru. Kerana dia pelagak sombong. Allah, ya Allah. Buat tu tuan-tuan. Saya tengok. Jadi saya baca Nabi Sulaiman. Tuan-tuan tengok. Saya sebut dah banyak kali dalam kuliah. Cara mana Allah nak tahu kita jangan sombong. Cara mana? Cara yang Allah buat ialah dengan mengungkit proses kejadian kita. Tengok. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Mula ayat tu. Ayat 13, 14, 15. Suratul Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Cek ayat 12, 13, 14. Surah nombor 23 sebelum An-Nur, sesudah Al-Hajj. Allah kata, "Tsumma ja'alnahu", nak belajar ni, dengar ni. "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami jadikan nutfah itu, nutfah air benih, air mani. Kami letak mana? Fi qararin makin, dalam rahim yang kukuh. Okey, kemudian Allah kata yang 14 Al-Mu'minun, "Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqah." Kemudian kami jadikan sesudah nutfah itu 'alaqah, seketul darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kami jadikan sesudah seketul darah itu mudghah, seketul daging. Fakhalaqnal mudghata 'idhaman. Kemudian kami cipta daripada seketul daging itu 'idhaman, tulang belulang. Fakasawnal 'idhaman lahma. Kemudian kami jadikan tulang itu, kami balut dengan lahman, daging dan urat. Daging siap dengan urat. Cuba tuan-tuan bayar, kita ni tulang ni tak ada daging. Tulang. Yang dengar kuliah dengan aku. Tulang. Beranak tulang. Nurse lari. Letak jawatan doktor. Keluar tulang. Tulang semua dalam tulang. Sokok. Tulang. Tulang. Nampak paru ada, jantung ada, semua ada, tapi tulang. Cuba ya. Coba yang tak tahu lah. Apa hukum? Wukuf di Arafah begini. Ulang. Pakai ihram tu selit-selit kalau kita. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sebab tu di hujung ayat tu Allah kata apa? Di hujung ayat 14 suratul Mu'minun. Allah kata apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Dia tak biar tulang tu. Dia balik dengan lahman. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kali balik dengan lahman, daging lahap. Daging pula setiap orang. Nampak cantik sikit. Daging, lawa, handsome, semua cantik lah. Lawa. Bolehlah apa, sempu laku, bedak laku. Kalau tu lawa tak boleh lah. Itulah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Nak ngomong. Itu ayat 15 Allah kata apa? Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Lepas tu pasal mati. Mati lamayyitun. Sedar sendiri. Duk ada nyawa. Ikut Islam ni elok. Jangan terperangkap dengan golongan-golongan opportunis. Golongan yang menanduk di air keruh. Golongan yang guna agama, guna politik untuk kesenangan diri, bukan untuk agama Allah. Jangan terperangkap dengan kuat-kuat yang boleh mendodoikan kita dengan kesenangan pembangunan macam-macam yang Abu Jahal buat dulu. Hakikatnya benci pada Islam. Jangan terbang. Nabi Sulaiman jawab apa? Dia nak mati baik. Anak mati cabut kaca ayat nombor 1 tadi, ikutlah korang. Tenggelam masuk dalam bumi. Tak jumpa. Yang tinggal harta karun. Yang Melayu pun guna istilah mencari harta karun. Kalau karun beri korun tu hidup. Atau apa aku mampu siapa. Nak mati cara baik. Ayat 2 tadi. Naspa lembut. Kata Nabi, macam tuang air dalam gelas. Ambil air tuang, sana air jatuh. Very soft, lembut. Macam tu lah orang beriman. Nak mati macam tu. Nabi Sulaiman aja. Ayat 40 surah An-Naml. Surah semua hujung ayat 40. Nabi Sulaiman aja. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ayat itu cerita Nabi Sulaiman melihat singgasana Balqis duduk depan matanya. Diangkat oleh seorang tua yang beriman kepada Allah, dan orang tua ni ada ilmu. Walaupun sebelumnya jin Ifrit menawarkan diri. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Jin kata, jin mana? Ifrit, jin Ifrit. Buka tafsir, jin Ifrit, jin apa? Jin jenis jahat, tak semayang. Di pasal malam waktu maghrib balik isyak dia. Tak yang salah, perempuan mungkin uzur. Suspicious lah tu. Tinggal semayang, tak puasa, buat rangai huduh. Itu jin Ifrit jahat. Jin Ifrit kata, saya boleh angkat sebelum tuan-tuan bangun daripada tempat duduk. Waktu tu Nabi Sulaiman tengah duduk, tuan nak bangun aja, sampailah singgah sana. Nabi Sulaiman nak buat surprise pada Balqis. Balqis waktu tu on the way nak pergi Yaman, nak pergi Palestin daripada Yaman. Nabi Sulaiman marah sebab Balqis menyembah matahari. Nak tunjuk kata siapa hebat Allah sampai. Tu mesyuaratkan siapa boleh angkat singgah sana. Jin Ifrit kata saya boleh. Sekali maaf, tuanku bangunnya, nak bangunnya sampai. Qala allazi, berkatalah, ilmun indihi ilmun minal kitab, seorang yang Allah beri ilmu. Seorang tua. Dia kata ana atika bi qabla ayyasada ilaika fardu. Saya boleh angkat. Saya boleh angkat. Kelip mata tu. Kelip mata. Punya lagi. Orang tua tu. Kita duk cari siapa orang tua ni. Gali kitab tahu. Apa nama dia? Apa zikir dia? Sampai lah tak jumpa. Tapi yang pasti dia tak esok apa. Itu confirm. Sebab tu dia boleh buat macam tu. Apa zikir dia? Sampai boleh angkat
singgah sana bangkit. Sekelip mata. Kelip ya sampai. Berapa laju kelipan mata? Nomor 3/8 saat. 3 bahagi 8, not even 1. 0.00 something. 3/8 saat. Itulah kelajuan kelipan mata pada orang yang normal. Kalau kena sakit mata itu lain. Itu dia. Laju, subhanallah. Kalau bangun, mungkin 2 saat. Tapi orang tua ni, kelip mata. Sampai singgah sana bangkit. Nabi SAW kata, Hadza, inilah dia. Min fadli Rabbi, kurnia Tuhan aku. Tuan-tuan kaya, tuan-tuan duit banyak, tuan-tuan pangkat besar, tuan-tuan jawatan besar, tuan-tuan dapat nikmat, jangan lupa sebut hadza min fadli Rabbi. Inilah kurnia Tuhan aku. Ya Allah, syukur ya Allah. Anak UPSR dapat 5A. Hadza min fadli Rabbi. Inilah kurniaan Tuhanku ya Allah. Kau yang bagi ya Allah. Anak aku baca buku sikit aja, kau bagi semua. Anak dapat PMR berapa? 12A, 13A. Orang lain dapat 13. Anak orang lain. Berapa anak? 13 lah. Antara A dengan I tak apa nak bunyi. Nak abad I lah tu. 13I tu komen tu kan. Anak kita dapat 12A, 10A, 8A, 7A. Hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, ni kurnia Tuhan, kurnia Engkau ya Allah. Tak boleh cakap macam tu. Boleh buat insya-Allah. Jangan jadi Qur'an. Ilmin indi. Masa aku cerdik, masa tu 12. Aku cerdik. Best student, dapat. Siapa tak kenal dalam sekolah? Kurikulum semua bola sepak rugby, ngejian-jian rugby aku makan dulu. Apa aku tak join kurikulum sekolah? Dalam kelas nombor 1 aku sampai kiamat aku. Cermat dulu. Ni kurniaan Allah kat kita. Dapat pergi tengok Kaabah, sujud syukur. Umrah ke haji ke, tengok dia Kaabah, sujud syukur, teriak depan Kaabah. Sebab ada orang di Malaysia ya Allah, ada orang saudaraku di Malaysia ya Allah, kumpul duit tak main-main lagi. Aku sampai dah ya Allah. Aku lihat dah rumahmu ya Allah. Aku lihat dah Baitullah yang aku idam-idam nak tengok depan mata ya Allah. Jurayat mata, sujud syukur. Katakan, hadza min fadli Rabbi. Ini kurnia Tuhan. Inilah orang beriman. Matilah kamu atas dasar itu. Baik. Jangan kamu sombong. Jangan kamu angkuh seperti Qarun yang merasakan dengan harta itu dia boleh buat apa. Jangan kamu berlagak berkuasa seperti Fir'aun yang dibodoh-bodohkan Allah. Nanti ada ayat tentang Fir'aun dalam surah An-Nazi'ah. Kita baca nanti, kita tengok bagaimana Allah membodohkan Fir'aun. Dia rasa dia hebat banyak. Wahai pangang tu jawab. Tak tahu apa. Tuan-tuan, pilih mana kita nak. Tanya saya, tentulah nak mati baik. Tanya tuan-tuan muslimat, semua kita. Tanya hatta semayang 10 tahun pun. Hang nak mati elok pun mati dah. Dia kata tak ada pasal. Misal apa? Aku kalau mati ustaz, mau elok. Semayang pun tak nak. Tak ada siapa nak kata elok. Anjing masuk masjid, dia terajang anjing tu syahid 7 kali. Yang dia masjid ni tak bijak, anjing masuk awal ni. Hina hang pada anjing ni. Tanya tu pun, nak mati elok. Tidak tak. Nanti ustaz semayangkan saya ya. Dia suruh kita jadi imam semayang dia. Dan dia masjid pun tak main. Dia orang Melayu. Sebab tu ayo kita pilih jalan-jalan kebaikan. Tuan-tuan,
Allahu Akbar. Terlalu banyak tuan-tuan gunalah ke. Jangan ingat masjid aja. Jangan ingat buat baik di masjid aja. Luar masjid lagi banyak. Lagi banyak di luar masjid. Kita boleh buat kebaikan. Bukan hanya tumpu dalam rumah Allah Taala. Maka ayat 2 surah An-Nazi'at beri kita suatu kelegaan. Setelah ayat 1 dengan garang dia, wan-nashitati nashta, maka nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta. Garang ayat 1. Demi yang mencabut dengan kerasnya, demi malaikatku yang mencabut nyawa dengan lemah. Allah basuh bilah biar hati kita rasa ada ruang. Biar hati manusia dia dah buat jahat, teruk dah, patah balik. Kecuali syirik kan, patah balik. Tarik balik. Allah suruh kita tarik dia balik. Jangan rasa Allah ni jauh daripada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-Baqarah 186. Allah Ta'ala sebut, bila hamba-Ku tanya padamu tentang aku, jawab wahai Muhammad, aku ni dekat. Fa inni qarib. Aku dekat Muhammad. Hamba-Ku, aku dekat. Kamu buat salah, kamu dah berdosa, jangan rasa aku jauh. Aku dekat. Angkat tangan, minta ampun dengan Allah. Janji tak mau buat. InsyaAllah Allah lebur bahawa Allah pengasih penyayang. Itu sifat. Maka matilah kita atas dasar. Kalau nak mati dasar tu, hidup kena corak ke atas dasar itu. InsyaAllah. Tersambung lepas dengan ayat nombor 3, 4, 5 dan seterusnya. Bismillah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum saya pengumuman, mana-mana anak-anak murid yang SMS saya dalam handphone, yang Facebook saya dalam internet, minta tolong kirim salam dekat Nabi apa semua telah saya sampaikan sekadar yang saya mampu. Maksud saya, tuan-tuan tolong fahamlah musim haji. Itulah pengalaman kita tiap-tiap tahun. Kalau umrah ni tuan-tuan boleh duduk depan makam. Tapi kalau musim haji boleh lintah tu dia mujuk lah. Boleh lintah tu mujuk lah. Ada yang kesepit, ada yang tak boleh masuk, ada yang mati dihimpit orang. So saya lalu tu saya pandang Rasulullah, pandang makam dia, saya katakan ya Rasulullah, saya kirim salam pada Nabi secara pribadi. Dan saya katakan ya Rasulullah, anak-anak muridku kirim salam pada Rasulullah. Itu saja yang mampu saya buat dalam keadaan tak ada masa nak berdiri poli Allah. Itu saja yang mampu saya sebut. Dan terima kasih atas doa selamat pergi, selamat pulang 801 jamaah. Saya abang saya Ustaz Salahuddin, adik saya Ustaz Rahim, Ustaz Syamsuddin, ketua guru agama kami daripada Shah Alam, Ustaz Ghani, Ustaz Fatah dan dari kurang 7-8 Ustaz yang menjaga 801 jamaah. Alhamdulillah semua selamat pergi, selamat balik, termasuk yang pergi akhir Toyo bersama kami juga Timbalan Menteri Pelajaran Datuk Fuad Zakarshi juga akhir Toyo. Sebab akhir Toyo nampak berapa banyak kakak, sebab mungkin dia tahu, aku kena tahu balik-balik sampai setahun. 801 pergi, balik 800 meninggal seorang. Meninggal dunia di Jeddah dalam ihram waktu nak datang. Mudah lah. Turun sampai terbang, cek-in, tabur haji apa semua, pasport apa semua, duduklah tunggu bah nak bawa ke Makkah untuk tamattu, untuk buat umrah. Waktu tunggu bah semua melurus-melurus habis nyawa. Khadijah binti Wahab orang Kelang kena heart attack pandang. Nasi melurus. Tu dia nak sakit pinggang, habis nyawa. Panggil tabur haji pun urus, anak dia pun cium, nantu dia pun cium, bawa pergi Makkah, tanam di Jeddah. Itu saja yang mudah. Yang lain semua sihat semua, esok orang. Dan pengalaman manis
sepanjang saya bawa jemaah, inilah pengalaman manis saya kerana saya menjaga dua orang OKU, pekak dan bisu. Kalau dia pekak tak bisu, lain cerita. Pekak dan bisu, laki bini yang dihantar oleh Karam Kerap Malaysia. Syarikat Karam Kerap hantar dia mungkin pekerja Karam Kerap bagian percetakan. Pekak dan bisu. Entah bayang saya ceramah, abang saya ceramah, adik saya Ustaz Rahim ceramah tu kan nak. Dalam Bukit Uhud mana pun kami ceramah. Habis balik hotel, siap dia ketuk pintu bilik, dia bagi buku, tulis apa tadi, pergi mana. Bukit Uhud bandaran siapa syahid, tulis, dia nak tahu. Habis saya kasih ke abang pula tolong sama. Lenguh. Dia tengok, dia tak puas hati. Dia marah. Kiblatan pula lupa. Masjid Kiblat. Dia tahu, dia baca buku. Aduh. Tak boleh cakap. Sampai saya pening. Saya tahu satu lah. Thank you. Itu yang saya tahu. Yang saya mampu, aku tak tahu. Nak balik besok, nak timbang beg. Saya balik naik mas 30 kilo lah, tak boleh lebih. Lebih 1 kilo mas cas 20 riyal. So kena timbang lah. Beg tu jemaah timbang, ada seperti timbang kat bawah tu. Weight scale tu ada di bawah. Dia pun turun bawa beg. Turun weight scale tetap siapa pergi kebas dia masuk dalam bilik. Dia naik bilik. Saya duduk tingkat 9 bilik petugas. Dia ketuk 919 ketuk. Dia marah. Apa? Saya ingat wiper. Dia tunjuk. Dia ni nak wiper apa? Saya kata apa dia? Buku. Tidak buku tulis. Apa dia? Berat. Cakaplah weight scale. Tak tahu. Dia tunjuk. Letih. Kita dia ingat wiper apa dia minta. Dia tak tanya saya, tak tanya kami ustaz-ustaz ni satu tempat kan. Waktu makan. Aku tak tanya. Waktu tu saya nak kedok gunung tu dia. Saya nak kacau kat tengah dia makan tu. Memang gunung tu. Saya nak, nanti dia marah lah. Allah tuan-tuan. Kami sampai nak tidur minta dia nak. Kau sebelah tu. Tunjuk buku. Tanya Ustaz Sodin, bang dia nak apa juga? Dan tulis lah, janji elok juga. Pening lah. Allahu Akbar. Itu dia pengalaman manis. Panjang bawa jemaah tiap-tiap tahun. Inilah Allah bagi cukup syok. Sebab pahala dia besar. Pahala besar. Jangan buat kerja. Tulis ambil lenguh kan. So saya ucap terima kasih. Tuan-tuan doa sama pergi sama pulang. Alhamdulillah. Baik. Dua pengumuman. Pertama, saya turun Haji Yahya kalau ada malam ni Haji Yahya untuk ambil sijil badal arwah Yusuf bin Jamil yang kirim saya badal hari itu. Sijil badal ada bersama saya Haji Yahya. Kemudian kuliah fiqah bab muamalat Ustaz Tajuddin Majali Masjid Simpang 4 ba'dal maghrib at-tarikh 2 bulan 1 esok. Yang malam Besok 2 bulan 1 selepas maghrib Ustaz Tajuddin Jali bab fiqh muamalat. Kuliah fiqh bab ibadah Ustaz Majidi juga di masjid ini ba'dal maghrib at-tarikh 3 hari bulan 1 insya-Allah. Sekian untuk malam ini, diberkati Allah mudah-mudahan apa yang kita bahaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal munafiqin وَدَمِّرْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّينِ اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
رب العالمين.